Macam mana tak kena lah. Tak jadi lagi. Senang je buat kuih tu. Mak. Wah, selesa, Mak. Dah kenapalah budak-budak ni? Banyak yang tak kena bila berjauhan. Nenek, selamat Hari Raya. Tapi biarpun raya kali ini berbeza, Jomlah ambil gambar ramai-ramai. Aidilfitri masih terang di jiwa. Vivo. Bersama saya dalam Buletin 1.30, hari ini 27 Mei, kita lihat dahulu tajuk utama tengah hari ini. MIDEC peruntuk RM452.8 juta bantu usahawan terjejas. KPDN HEP jamin bekalan makanan asas cukup jika hadapi gelombang kedua COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azaria Tagaya. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MIDEC memperuntukkan RM452.8 juta untuk membantu usahawan di bawah satu pelan pemulihan usahawan. Menterinya, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, ia dijangka memberi manfaat kepada lebih 21,847 penerima merangkumi usahawan mikro, perusahaan kecil sederhana, usahawan sosial dan koperasi. Pelan pemulihan ini menggariskan 6 strategi utama bagi menyokong kestabilan ekosistem keusahawanan, memulihkan operasi perniagaan usahawan dalam tempoh segera dan memastikan usahawan kekal berdaya saing dan mampan. Ia mengandungi 30 program yang akan dilaksanakan dalam 2 fasa, iaitu jangka masa pendek mulai Mei hingga Disember 2020 dan jangka masa sederhana mulai Januari 2021 hingga Mei 2021. MIDEC juga sedang bekerjasama dengan pihak Kementerian Kewangan dalam pembangunan pelan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP memberi jaminan bekalan makanan asas mencukupi jika gelombang kedua pandemik COVID-19 melanda negara. Menterinya, Dato' Alexander Nantalinggi berkata, pihaknya bersama Kementerian Pertanian dan Industri Makanan serta Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI sudah bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Tambah beliau, langkah berkenaan susulan tren pesakit positif COVID-19 yang menunjukkan peningkatan dalam tempoh beberapa hari lalu. Orang ramai katanya tidak perlu bimbang kerana bekalan makanan asas mencukupi untuk menampung keperluan dalam tempoh beberapa bulan lagi. Beliau turut menjelaskan selain bekalan dalam negara yang dijamin mencukupi, pihaknya bersama 2 kementerian terbabit juga kerap meninjau bekalan dari negara sumber, antaranya memastikan bekalan daging di India mencukupi untuk dieksport ke Malaysia. Malah bekalan beras juga adalah mencukupi. Jelasnya baru-baru ini Vietnam menghentikan ekspor beras ke Malaysia, namun rakyat tidak perlu bimbang kerana kerajaan sentiasa mencari negara sumber baru. Ia termasuk kembali ke negara sumber beras tradisi sebelum ini seperti Thailand dan Myanmar. Harga minyak sawit mentah dijangka mencecah paras RM2,300 hingga RM2,400 satu tan metrik dalam tempoh beberapa bulan akan datang. Pengerusi Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB, Dato' Ahmad Jazlan Yaakob berkata, kenaikan harga ini adalah berikutan hubungan diplomatik Malaysia-India yang semakin baik. Selain itu, langkah kerajaan India tidak melanjutkan sekatan import terhadap minyak sawit ditapis dijangka turut membantu meningkatkan ekspor Malaysia ke negara berkenaan. Jelasnya, peningkatan harga minyak sawit di pasaran bukan sahaja akan melegakan puluhan ribu pekebun kecil tetapi turut menguntungkan penggiat industri komoditi negara. Komoditi sawit menyumbang 4.76% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK yang berjumlah RM64.84 bilion. Harga minyak sawit terendah pernah dicatatkan adalah sebanyak RM1,794 satu tan metrik pada Disember 2018. Terangi malam anda. 32 megapiksel swafoto malam unggul. Vivo V19. Vivo.
17 individu termasuk 7 wanita ditahan kerana gagal mematuhi SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Kota Tinggi, Johor. Mereka dikesan melakukan aktiviti berkelah dan memancing di kawasan Pantai Batu Layar petang semalam. Ada di antara mereka yang ditahan turut bersuah foto dan bermain di tepi pantai, termasuk membawa kanak-kanak bersama. Mereka dibawa ke Balai Polis Damai Bayu bagi tujuan dokumentasi dan diberi notis kompaun sebanyak RM1,000. Sementara itu, tinjauan kami bersama pasukan Task Force Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Tinggi malam tadi di sekitar bandar mendapati kebanyakan premis mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan. Namun, ada juga yang berdegil serta ingkar. Pemeriksaan bersama Pejabat Kesihatan Daerah dan Majlis Daerah Kota Tinggi telah mengarahkan sebuah restoran ditutup serta-merta kerana beroperasi lebih dari masa yang dibenarkan oleh pihak berkuasa tempatan. Selain mendapati tiada buku rekod pelanggan, alat pemeriksa suhu badan dan cecair pembasmi kuman. Malah, pelanggan yang berkunjung juga tidak mengamalkan penjarakan sosial. Pemilik restoran dibawa ke IPD Kota Tinggi dan diberi notis kompaun sebanyak RM1,000. Mereka akan berdepan tindakan mahkamah sekiranya gagal membayar kompaun itu dalam tempoh 2 minggu selepas tarikh ia dikeluarkan. Raikan kemeriahan Hari Raya dengan udara segar daripada penulen udara Kowe. Beli sekarang dan jimat sebanyak RM800. Baik, jumlah kes kecemasan yang diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM turun lebih 40% sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan bermula 18 Mac lalu. Bagaimanapun, keadaan itu berbeza selepas penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di mana berlaku sedikit peningkatan panggilan kecemasan membabitkan kebakaran, penyelamatan dan khidmat kemanusiaan walaupun baru masuk PKPB fasa pertama. Wartawan Wan Zairul Azri, Wan Muhammad Sudin ada laporannya. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan JBPM, trend panggilan khidmat kemanusiaan meningkat dengan purata panggilan ketika PKP fasa 1 adalah 85 panggilan. Ia diikuti 102 pada fasa kedua, 104 fasa ketiga dan 103 fasa keempat. Bagaimanapun, peningkatan ketara berlaku pada fasa pertama PKPB di mana 108 panggilan dicatat berbanding 85 panggilan. Purata panggilan kebakaran yang diterima setiap hari pula menurun ketika PKPB fasa 1 iaitu 65 panggilan berbanding 188 panggilan pada PKP fasa 1. Manakala panggilan penyelamatan ketika PKP fasa 1 sedikit rendah iaitu 31 panggilan berbanding 40 panggilan semasa PKPB. Menurut Ketua Pengarah JBPM Datuk Muhammad Hamdan Wahid, pertambahan panggilan tersebut disebabkan pergerakan kenderaan di jalan raya, pembukaan beberapa sektor ekonomi dan industri serta kebakaran hutan oleh aktiviti manusia. Kita terima banyak panggilan yang melibatkan kes-kes kecemasan lift terkandas. Jadi ini pun kita kena respon dan juga khidmat khas yang melibatkan reptilia berbisa seperti serangga dan juga ular dan sebagainya. Jadi yang ini merupakan aktiviti dan juga gerakan-gerakan yang melibatkan kecemasan yang memerlukan bantuan daripada Jabatan Bomba. Sebab itu apabila PKPB ini mula dilaksanakan dibanding dengan PKP, dia ada peningkatan. Tambahnya, keadaan cuaca tidak menentu seperti kerap hujan di kawasan serta negeri tertentu sehingga mengakibatkan banjir kilat juga penyumbang kepada kenaikan panggilan. Sementara itu, sepanjang tempoh pelaksanaan PKP dan PKPB fasa 1, sebanyak 15 kes kebakaran berpunca daripada Mancis dilaporkan dengan 12 kes dilaporkan di Melaka, manakala masing-masing 2 kes dan 1 kes di Pulau Pinang serta Sabah. Kanak-kanak bermain Mancis ini perlu dilihat kerana semasa PKPB ni mereka semua duduk dalam rumah. Apabila berlakunya keadaan yang sudah bosan kepada anak-anak ni, dia mula mencari sesuatu yang lebih adventurous. Masyarakat juga diminta untuk memastikan penggunaan peralatan elektrik dan bahan mudah terbakar dipantau setiap masa, terutama ketika musim perayaan. Laporan Wan Zairul Azri, Wan Muhammad Sudin.
Hasrat 3 sekeluarga untuk tinggal di rumah baru selepas kediaman mereka hangus dalam kebakaran akhir tahun lalu akhirnya menjadi kenyataan. Lebih manis, kegembiraan itu dikongsi bersama rakan-rakan berlainan kaum ketika sambutan Aidilfitri. Wu Siu Keng, 68 tahun dan Wu Siu Lee, 56 tahun, tinggal bersama ibu mereka, Eng Kim Gek, 90 tahun di rumah warisan keluarga sejak lahir. Bapa mereka meninggal dunia 15 tahun yang lalu. Malang menimpa apabila rumah pusaka mereka hangus dalam kebakaran pada 29 Disember tahun lalu, sekaligus tinggal sehelai sepinggang. Sejak itu mereka terpaksa menumpang di rumah rakan. Di sebalik kepayahan yang dilalui, Yayasan Maharani tampil menghulurkan bantuan membina rumah baru membabitkan kos RM90,000 yang diserahkan kepada mereka semalam. Berasa gembira lah. Banyak-banyak terima kasih kepada sahabat Yayasan Maharani. Semua pihak yang tolonglah. Bagi bikin ini rumah. Ya. Sekarang bila ada rumah baru apa planning mau bikin apa lepas ni? Planning tengok boleh, kalau boleh cek balik kerja, boleh kerja lah sebab semua sudah tua lah. Tapi kita pun tua lah semua sebab tak ada kerja kan. Sudah 1 tahun lebih tak ada kerja. Turut menerima bantuan Mislakum Sadiman di mana rumahnya turut terbakar baru-baru ini. Beliau menerima bantuan RM30,000 daripada Yayasan Maharani bagi membina rumah baru. Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Muar, Mustafa Kamal Syamsuddin berkata, mereka sebahagian daripada lebih 5,000 penduduk yang kurang bernasib baik di daerah Muar yang menerima bantuan daripada Yayasan Maharani dan Yayasan Sahabat Maharani. Daripada 23 Mac sehingga hari ini, kita telah menyampaikan sumbangan seramai 5,020 orang. Sumber dana adalah daripada Yayasan Maharani dan Sahabat Yayasan Maharani. Apa dia Sahabat Yayasan Maharani? Ia merupakan sumbangan daripada pihak korporat dan juga individu yang dah menyumbang. Jadi jumlah sumbangan yang telah dihulurkan sebanyak RM400,000. Dan esok kita akan menyambung penyampaian bantuan sehingga 22 hari bulan ada seramai 1,100 orang lagi. Jadi insya-Allah sampai 22 hari bulan Mei, seramai 6,000 orang akan dapat manfaat daripada bantuan ini. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa, Belanda mencatatkan 3 kes baru positif COVID-19 membabitkan 3 pekerja di sebuah ladang ternakan di Eindhoven. Menurut media tempatan, ketiga-tiga individu berkenaan dilaporkan menerima jangkitan terbabit daripada mink, sejenis haiwan kecil menyerupai memerang. Pertubuhan Kesihatan Sedunia memaklumkan pihak mereka menerima laporan berhubung jangkitan itu dan kini sedang berhubung rapat dengan pasukan penyelidik di Belanda. Jika kajian berkenaan mengesahkan jangkitan terbabit, WHO menjelaskan kes berserta bukti itu adalah yang pertama di dunia membabitkan haiwan dan manusia secara langsung. Kajian berkenaan yang dijalankan juga turut mengesan punca berlakunya pemindahan jangkitan berkenaan dalam kalangan haiwan. Di Eropah, mink diternak oleh sesetengah individu bagi mendapatkan bekalan bulunya yang kemudiannya akan dijadikan sebagai pakaian sejuk. Sementara itu di Peru pula, hampir 5,800 kes baru COVID-19 dicatatkan, angka tertinggi dalam tempoh 24 jam. Menurut Menteri Kesihatan, jumlah kes baru berkenaan menjadikan keseluruhan jangkitan kes mencecah 130,000. Sebanyak 3,780 kematian dicatatkan akibat COVID-19 sejak penularannya dikesan pada awal Mac lalu. Bagaimanapun, Presiden Peru Martin Vizcarra berkata terdapat tanda keadaan bakal menjadi semakin baik susulan lekukan pada graf menunjukkan garis mendatar. Sehingga hari ini, Peru sudah memasuki hari ke-72 perintah berkurung setelah hampir 70% kes direkodkan di ibu negaranya, Lima.
Pihak berkuasa Amerika Syarikat memberi amaran kepada orang ramai yang pergi ke pantai dan taman supaya mengikuti langkah penjarakan sosial. Ia bagi mengelakkan peningkatan kes COVID-19 di negara itu menjelang tibanya musim panas pada hujung minggu lalu. Bagaimanapun, ramai mengakui mematuhi peraturan penjarakan sosial bukanlah satu perkara yang mudah. Jabatan Kesihatan Missouri memberi amaran pada Isnin susulan tersebar gambar-gambar dan video orang ramai berpesta pada hujung minggu tanpa menghiraukan arahan penjarakan sosial. Datuk Bandar Lake Osage John Olivari berkata, memastikan orang ramai menjarakkan diri masing-masing adalah satu cabaran. Menurut data Universiti Johns Hopkins, wabak COVID-19 telah menjangkiti lebih 5.4 juta orang di seluruh dunia dan mengorbankan kira-kira 345,000 mangsa. Daripada jumlah itu, hampir 100,000 kes merupakan warga Amerika. Dua orang tentera Cameroon maut dalam satu pertempuran dengan militan tempatan di sebuah perkampungan berhampiran sempadan Nigeria. Menurut sumber, serangan berkenaan juga turut meragut 7 nyawa ahli militan tempatan. Sementara 7 lagi tentera tercedera dalam letupan lombong di kawasan perkampungan sama. Letupan berlaku ketika kenderaan yang dinaiki sekumpulan tentera melalui laluan itu berhampiran suram. Pihak berkuasa Cameroon mengaitkan serangan letupan itu dengan kumpulan militan ISWAP, militan yang pernah bernaung dengan Boko Haram sebelum ini. Sejak 2009, lebih 27,000 orang terkorban angkara militan Boko Haram di beberapa negara seperti Cameroon, Nigeria dan Chad. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Baik, kita beralih ke perkembangan sukan. Jaguh baling tukul besi negara Jackie Wong boleh menarik nafas lega apabila dijangka dibenarkan di-discharge dari Hospital Sibu Sarawak dalam masa terdekat. Atlet berusia 28 tahun itu dimasukkan ke hospital selepas didapati positif COVID-19 pada 16 Mac lalu. Namun selepas lebih 70 hari menerima rawatan, beliau masih didapati positif dalam beberapa ujian yang dibuat, sekaligus terpaksa kekal di ward. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, berdasarkan laporan terkini Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyebut bahawa pesakit boleh di-discharge sekiranya menerima rawatan melebihi 14 hari. Jackie adalah pemegang rekod kebangsaan acara baling tukul besi lelaki dengan jarak 68.22 meter yang merupakan kali ke-18 beliau memecahkan rekod bagi acara itu. Beliau merupakan pemenang pingat gangsa sukan C sebanyak 3 kali berturut-turut dari 2011 hingga 2015 sebelum meraih emas pada edisi 2017 di Malaysia. Bagaimanapun, pada edisi lalu di Filipina, beliau terpaksa berpuas hati dengan pingat perak. Di peringkat Asia, Jackie menamatkan saingan Sukan Asia 2018 di Indonesia di tempat ke-7 dengan 65.92 meter. Selain pencapaian tempat ke-8 dalam Kejohanan Asia 2017 dan 2019. Baik, sekian buat waktu ini. Teruskan sambutan Aidilfitri dalam suasana harmoni agar generasi masa depan dapat menghargai kepelbagaian agama dan budaya sekaligus menyemai perasaan cintakan negara. Sambutan Hari Raya Aidilfitri menerusi TikTok Don't Rush Raya Challenge kini menjadi satu trend di seluruh negara. Tidak ketinggalan berkongsi trend berkenaan petugas barisan hadapan dari Hospital Sungai Buloh. Kita saksikannya. Saya Azaria Tagaya. Salam hormat dan Assalamualaikum.
Macam mana tak kena lah. Tak jadi lagi. Senang je buat kuih tu. Mak. Selesa, Mak. Dah kenapalah budak-budak ni? Banyak yang tak kena bila berjauhan. Nenek, selamat Hari Raya. Tapi biarpun raya kali ini berbeza, Jomlah ambil gambar ramai-ramai. Aidilfitri masih terang di jiwa. Vivo